Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Bertemu lagi kita di dalam manasik haji dan umrah mengenai tajuk kita pada kali ini, iaitu badal haji dan umrah. Seperti mana yang tertera, tujuan badal umrah dan mengapa ia memainkan peranan yang penting dalam kehidupan umat Islam adalah topik utama kita pada hari ini. Disertakan juga rujukan-rujukan yang telah dilaksanakan untuk melaksanakan topik kita, iaitu badal umrah. Tuan-tuan dan puan-puan, skop persembahan kita adalah seperti mana yang tertera di hadapan tuan-tuan, merangkumi perkara-perkara yang telah dinyatakan untuk memberi kebaikan dan juga menambahkan ilmu pengetahuan kita bersama. Saya mulakan dengan pengenalan terhadap badal, iaitu badal umrah merujuk kepada perwakilan atau pelaksanaan umrah atau haji bagi seseorang yang tidak dapat melaksanakannya sendiri. Ialah perlu mengetahui daripada sudut mengerjakan haji, rukun Islam, kewajipan haji dan umrah serta mengerjakan ibadah umrah sendiri berdasarkan pada pandangan jumhur ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali. Ibadah ini juga dipanggil manasik ataupun kerja, sama ada kerja haji ataupun kerja umrah itu sendiri. Dinyatakan ada dalil dalam badal ini sendiri yang mana melalui riwayat Al-Bukhari. Maksudnya, seorang wanita dari kabilah Khasam datang kepada baginda pada tahun Haji Wada' lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah diwajibkan untuk mengerjakan haji sedangkan dia dalam keadaan tua dan tidak mampu untuk duduk tegak atas kenderaannya. Bolehkah aku menunaikan haji untuknya?" Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, boleh." Dan ini disokong oleh pendapat fuqaha yang membolehkan ibadah badal umrah ke atas orang lain, seperti mana ibadah haji dibolehkan mewakilkannya kepada orang lain dengan menepati syarat yang ditetapkan. Dan sekiranya orang yang dibadalkan tidak mencapai tahap wajib haji atau umrah, sebaiknya perbelanjaan yang hendak digunakan itu dijadikan wakaf. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pentingnya badal dalam Islam. Menurut konsep, badal ini penting dalam agama Islam kerana ia memberi kesempatan kepada individu yang tidak dapat melaksanakan umrah secara fizikal tapi dapat pahala dan keberkatan yang sama seperti mana dia dapat pergi. Dan badal umrah itu juga merujuk kepada perbuatan melakukan umrah bagi pihak orang yang tidak mampu untuk melaksanakan atas alasan uzur, sakit yang tidak boleh sembuh ataupun telah meninggal dunia, tetapi hendaklah ia pernah berniat melaksanakannya. Dan dalam melaksanakan badal umrah, syarat-syaratnya amatlah jelas dan juga nyata. Jadi menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i seperti mana yang tertera pada slide yang disertakan, ibadah ini wajib dikerjakan sekali seumur hidup bagi yang berkemampuan, dan bagi menggantikan ibadah haji atau umrah yang fardu ini, bagi orang lain ulama mazhab Syafi'i tidak membenarkan melainkan beberapa golongan yang dinyatakan, iaitu orang yang telah meninggal dunia dan memiliki kewajipan haji dan umrah yang belum ditunaikan, seorang yang lumpuh dan tidak mampu untuk bergerak, serta seorang yang memiliki sakit tapi tidak ada harapan untuk sembuh di kemudian harinya. Ya Allahu Akbar. Sama-samalah kita membantu, meringankan, membantu mereka untuk mengerjakan ibadah umrah agar kita juga dapat pahala yang sama di dalam mengerjakan ibadah serta meringankan ibadah-ibadah orang-orang lain yang berada di sekeliling kita. Jadi untuk itu kita perlu melalui proses dan syarat badal. Jadi badal yang ditetapkan dilaksanakan bagi pihak mereka yang disahkan tidak mampu untuk melaksanakan ibadat haji menurut syarak. Ketidakmampuan ini disyaratkan hendaklah sesuatu yang dijangka akan berterusan sehingga seseorang itu meninggal dunia. Dan dinyatakan juga di sini beberapa syarat ataupun ketidakmampuan yang dijangka boleh berlaku di atas niat seseorang untuk melaksanakan
umrah ataupun haji bagi dirinya di kemudian hari, tetapi dengan izin Tuhan sama ada mereka dapat melakukannya ataupun tidak dapat melakukannya. Dan di sinilah pentingnya proses badal dan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Tata cara pelaksanaannya pula merangkumi syariat, iaitu perlulah mendapat dilaksanakan dengan sepenuh hati dan penuh penghayatan, perlu melalui akad dan wakil yang biasanya berdasarkan kepada kebolehan dan kepercayaan yang diberikan kepada individu yang meminta perkhidmatan badal tersebut. Upah yang dikenakan sama ada diberi sebelum ataupun selepas melaksanakan ibadah itu sendiri dan perlulah dipersetujui oleh kedua pihak. Dan paling penting kita perlu hayati adalah kerja badal itu sendiri, iaitu memilih orang yang diwakilkan itu adalah orang-orang yang betul layak dan memahami serta ikhlas hati dalam melaksanakan kerja badal mereka. Ya Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Seterusnya adalah hukum menerima upah badal itu. Pertama sekali kita hendaklah berniat badal bagi pihak mereka yang tidak mampu menunaikan ibadah haji atau umrah. Lafaznya amat ringkas dan mudah. Sahaja aku berniat menunaikan haji atau umrah bagi pihak si fulan bin si fulan dan berikhram dengannya kerana Allah Ta'ala. Ianya boleh dilakukan sama ada secara sukarela oleh pelaksana ini tanpa upahan ataupun dilakukan secara upah oleh individu yang tidak berupaya ataupun daripada warisnya, yakni dengan upahan. Perlu diperhatikan dan juga dipastikan juga bahawa mereka-mereka yang telah dilantik untuk melaksanakan tugas badal ini adalah mereka-mereka yang telah dan pernah melakukan ibadah haji ataupun umrah bagi dirinya terlebih dahulu sebelum melaksanakan upah badal untuk orang lain. Jadi, di dalam kita melaksanakan pelaksanaan badal haji atau umrah ini adalah penting untuk kita berurusan dengan agensi yang sah dan dipercayai untuk memastikan segala pematuhan syarat dan syariat dalam pengurusan badal ini dapat ditentukan mengikut undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. Seperti mana yang dinyatakan pada slide, tuan-tuan perlu memastikan bahawa perkara-perkara ini perlu dipatuhi dengan sepenuhnya bagi memastikan kewajipan ini terlaksana dengan sempurna. Sebagai kesimpulan, badal adalah proses di mana seorang melaksanakan ibadah atas nama orang lain yang tidak dapat melakukannya sendiri. Dan kita perlu memahami, mengamalkan badal yang betul, umat Islam dapat memperolehi keberkatan serta keuntungan spiritual yang dijanjikan di dalam melaksanakan ibadah tersebut dengan mematuhi syarat yang ditetapkan, mematuhi tata cara yang ditetapkan sama ada oleh tabung haji Kerajaan Malaysia dan juga Kerajaan Arab Saudi, serta mematuhi segala proses upah dan juga perakuan di antara kedua pihak tersebut. Jadi itulah sebagai kesimpulannya, dan saya menutup kelas kita pada pagi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.